Jadi mengapa mereka fokus hanya kat undi belah bahagi? Mengapa mereka tidak fokus kat undi suara? Ceritanya begini, kalau saya speaker Dewan Rakyat, kita tahu speaker Dewan Rakyat ni memang proksi kepada Perikatan Nasional, khususnya Kem Muhyiddin. Kita dah lihat banyak kepincangan dalam tata cara speaker menguruskan Dewan Rakyat. Tapi apa pun, kalau saya speaker Dewan Rakyat dan saya jadi proksi Muhyiddin, bila sampai isu undi suara, saya walaupun suara pembangkang tu menolak belanjawan lebih tinggi daripada suara yang menyokong belanjawan, saya tetap akan kata suara menyokong tu lebih tinggi. Sebab suara ni is very subjektif. Jadi saya tetap akan kata suara yang menyokong belanjawan lebih tinggi, walaupun suara pembangkang kedengaran tinggi. Dan pada ketika undi suara dibuat, pada telinga saya tak nampak beza mereka yang tidak menyokong dan mereka yang menyokong. So akhirnya dalam situasi di mana undi suara ini dipertikaikan, maka kelonggaran diberi menurut peraturan Dewan Rakyat agar ahli-ahli parlimen boleh cadangkan diadakan undi secara blok ataupun undi belah bahagi. Okey, dan itulah yang berlaku. Mahfuz berdiri dan dia minta diadakan undi berbelah bahagi supaya kita boleh tahu dengan tepat berapa yang sokong, berapa yang tidak sokong. Pada ketika itu hanya 13 berdiri. Keempat-empat ahli parlimen dari Pejuang, 6 ahli parlimen dari Amanah, seorang daripada Satu Parti Sabah dan seorang daripada PKR berdiri. Jadi PKR seorang tu kita anggap tak ada lah. 6 Amanah tu separuh Amanah, dan DAP langsung tak ada, tetapi 13 berdiri. Syarat dia 15. Maknanya sekiranya benar ada ramai atau majoriti atau semua ahli parlimen pembangkang yang beria-ia menyerang Zafrul, beria-ia menyerang Muhyiddin, beria-ia jasa tu tak patut, jasa tu pengagihan dana kepada jasa tu mengarut, pengagihan dana kepada projek khas di Jabatan Perdana Menteri tu mengarut, tak boleh cari dua lagi ahli parlimen daripada DAP atau PKR atau Amanah yang berdiri untuk mempertikaikan keputusan belanjawan. Ini bermakna pembangkang telah membantu Muhyiddin, pembangkang telah membantu mengelakkan kejatuhan kerajaan pimpinan Perikatan Nasional, dan pembangkang telah membantu meluluskan belanjawan. Okey? Tetapi mereka fokus dekat mereka tidak ingin benarkan undi berbelah bahagi itu untuk lulus, supaya anda tidak tahu sebenarnya berapa ramai pembangkang yang setuju dengan belanjawan dan berapa ramai yang tidak setuju. Itu sebenarnya mereka sebenarnya, kalau kau baca betul-betul, benda ni melantun balik kat paper, kerana dua tidak berdiri, maka kita anggap bahawa selain daripada 13 yang berdiri itu, semua ahli pembangkang membantu menyelamatkan kerajaan pimpinan Muhyiddin. Mengapa? Adakah sebab mereka setuju dengan Muhyiddin atau suka Muhyiddin atau suka kerajaan ni? Tak. Sebabnya mereka tahu parlimen akan dibubarkan tidak lama lagi, mungkin bulan Disember atau selewat-lewatnya Januari. Dan sebabnya seandainya pilihan raya diadakan pada bulan Januari atau Februari, okey, dan lepas pilihan raya tu, kalau kita campur bilangan kerusi PKR, DAP, Amanah dan UMNO, dia melebihi majoriti, maka mereka memang boleh bentuk gabungan. Itulah yang Anwar, Zahid dan Najib mahu. Mereka akan bentuk kerajaan. Tapi perkara ni mereka akan senyapkan sekarang, sebab kalau DAP beritahu, sudah pasti pengundi Cina akan menolak DAP sebab kerjasama dengan Najib. Ini saudara-saudari kena ambil perhatian. Ya, kena ambil perhatian. Kalau tidak, cuba jelaskan mengapa hari ini DAP yang telah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada Selasa lepas, yang telah bersetuju untuk menolak belanjawan, tiba-tiba selepas dapat arahan daripada Anwar malam semalam, mereka tidak bangun untuk pertikai undi suara dan supaya diadakan undi belah bahagi. Cuba cerita kat saya. Semua ni konsisten dengan pendedahan saya yang dulu. Okey, konsisten dengan pendedahan saya yang dulu.
Okey, so itulah sebabnya mereka fokus serang Zafrul dan Muhyiddin selama ni dalam tempoh debat belanjawan. Okey, takkan DAP setuju tiba-tiba isu jasa tu tak jadi isu. Sebabnya kalau UMNO untung dan memang kalau ada rancangan untuk bentuk gabungan baru, maka secara tidak langsung DAP pun akan untung, PKR akan untung. Jadi tak perlu bimbang. Okey,